Hai, bertemu lagi kita pada topik graf fungsi iaitu matematik tingkatan 2 bahagian graf fungsi. Iaitu kali ini kita akan pelajari macam mana kita nak membina jadual daripada suatu persamaan fungsi dan terus kita melakar ataupun memplotkan graf. Okey, kita tengok kat sini. Membina jadual nilai. Okey, macam mana kita nak membina jadual? Maksud dia, kita nak, dia soalan dia macam ni. Ini je soalan dia. Kita nak bina dia jadi macam ni. Jadikan jadual. Okey. Cara penyelesaian dia, okey, kita tengok persamaan ni dia bagi, iaitu Y sama dengan, yang ni kamu kena salin ya. Y sama dengan 5 tolak X. Jadi kita tunjukkan satu dulu. Y sama dengan 5 tolak X. Okey, dia kata nilai X ni adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1. Mana satu cikgu nak buat? Kita buat satu per satu. Di mana X, katakanlah kalau X sama negatif 2, berapa nilai Y? Jadi kita cuba kirakan nilai Y sama dengan, yang ni 5 bawa turun, negatif bawa turun, X, okey, X gantikan nilai X yang ni, iaitu negatif 2, iaitu letakkan dia negatif 2 dekat sini. Jadi jawapan dia 5 tambah 2 iaitu 7. Jadi tengok 7. Jadi kita dah dapat nilai X yang pertama iaitu negatif 2. Okey, negatif 2 kita tulis kat sini negatif 2 X, di mana Y dia adalah 7. Okey, kita dah dapat 7 kat sini. Lepas tu kita buat yang kedua. Kalau X dia negatif 1. Kalau X negatif 1, berapa nilai Y dia? Kita gunakan formula persamaan dia, iaitu persamaan fungsi dia. Y sama dengan 5 tolak X. X dia adalah negatif 1. Gantikan X negatif 1 dalam kurungan ni. Lepas tu kita selesaikan, kita dapat 6. Jadi X negatif 1, Y kita dapat 6. Yang ni pun sama. Kalau X dia kosong, kita gantikan kosong dalam Y sama dengan 5 tolak X. Kita akan dapat 5 tolak kosong, jawapan dia 5. Nampak Y sama dengan 5, X dia kosong. Okey, last X dia bernilai 1. Okey, masukkan nilai X negatif 1, bukan negatif 1. 5 tolak 1. Jadi 5 tolak 1 kita dapat 4. Jadi jawapan untuk bina jadual, kita buatkan kotak macam ni. Kita tengok X dia ada 4, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Jadi kalau X negatif 2 kita kira tadi, kita akan dapat Y dia 7. Okay, kalau X dia negatif 1, kita akan dapat Y dia 6. Kalau X dia 0, kita dapat Y dia 5. Kalau X dia 1, Y dia kita dapat 4. Jadi selesailah untuk bina jadual. Okey, boleh faham kat situ ya? Okey dulu. Okey, kita tengok soalan yang kedua, di mana dia bagi bina satu jadual nilai juga, kena buat jadual juga. Di mana fungsi dia bagi Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1. Ini fungsi dia. Di mana nilai X dia kata negatif 1 hingga 2. Dia tak bagi macam yang tadi. Yang tadi dia bagi negatif 2, negatif 1, 0, 1 kan. Senang. Kalau yang ni kamu kena fikir sendiri. Maksudnya dari negatif 1 hingga ke nombor 2. Maksudnya dari kecil kepada besar. Negatif 1. Lepas negatif 1, 0. Lepas 0, 1. Lepas 1, 2. Ingat balik garis nombor. Jadi lepas 2 apa? Tak perlu lagi sebab dia daripada negatif 1 hingga 2. Jadi inilah X dia, iaitu negatif 1, 0, 1, 2. Okey, jadi kita masukkan nilai, kita kira yang pertama iaitu X negatif 1. Kalau X negatif 1, okey, kalau X dia negatif 1, di mana Y dia sama dengan 2 X kuasa 2 tolak 1. Kita masukkan nilai dia 2, X dia kuasa 2. Jadi X dia ingat negatif 1 yang pertama tu. Negatif 1 kuasa 2 tolak 1. Jadi kita selesaikan 2, negatif 1 kuasa 2.
Negatif 1 darab negatif 1, 1. Jadi tolak 1. 2 darab 1, 2. 2 tolak 1, 1. Jadi jawapan dia titik yang ini adalah negatif 1, 1. Di mana X, Y, titik koordinat dia negatif 1, Y dia 1. Jadi yang lain pun kamu selesaikan dia. Kalau X dia, Y dia jadi negatif 1. Kalau X kosong, Y dia negatif 1. Kalau X dia 1, Y dia 1. Kalau X dia 2, Y dia 7. Gunakan persamaan ni. Janganlah kamu guna persamaan lain. Tengok soalan. Kalau dia bagi persamaan fungsi dia, macam ni, kamu masukkan nilai X dia ke dalam persamaan ni. Jadi, kamu dapatlah nilai Y dia yang kamu cari tu. Okey, lepas tu, last sekali binakan jadual. Buatkan jadual bentuk macam ni. Di mana nilai X, kalau X dia berapa nilai Y yang kita dapat. Tunjukkan pengiraan ni dan juga jadual. Okey, seterusnya kita nak melukiskan graf. Okey, pada kertas graf, wajib untuk ada kertas graf ya. Untuk soalan macam ni, cikgu tak nak kamu conteng pada kertas A4 kosong ke apa. Sebab nanti kamu tak akan faham cara nak melukis graf yang betul. Sebab setiap kertas graf ni dia ada kotak-kotak dia. Mewakili apa kotak-kotak tu. Jadi, ambil masa tak apa. Pergi cari kertas graf dulu. Okey, lepas tu macam mana? Ini kertas graf. Kita tengok. Kalau kamu perasan, dari contohlah dia ada garisan hijau yang terang, ada garisan hijau yang tidak terang kan. Okey, cikgu ambil titik ni. Titik ni, dari titik ni ke titik ni adalah, ini adalah 1 cm. Kalau dari sini ke sini adalah 2 cm. Dari sini ke sini tengah ni adalah 3 cm. Dari sini ke sini 4 cm. Jadi, ini adalah skala dia. Kamu kena faham apa maksud skala. Okey, jadi ini 1 cm. Maksudnya dari sini hingga ke 5 kotak kecil. Dalam 1 cm ni ada 5 kotak kecil. Kamu perasan tak? Okey, jadi dari sini ke sini pula dari 2 untuk 2 cm, kalau 2 cm ada berapa kotak kecil? Ada 10 kotak kecil. Okay, jadi bahagian ni kamu tak perlu lukis, cuma kamu kena faham. 2 cm ada 10 kotak kecil. Kalau 4 cm ada berapa kotak kecil? 20 kotak kecil. Jadi itu dia. Jadi itu maksud dia. Okay, kita tengok soalan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X, ini skala dia. Okey. Iaitu kita paksi X, di mana dia kata skala dia paksi X ni 2 cm kepada 1 unit. Okey, kalau paksi Y pula, tadi paksi X, paksi Y dia pula iaitu 2 cm kepada 2 unit paksi Y pada paksi Y. 2 cm iaitu 2 unit. Okey, jadi kita kena plotkan graf dia. Okey, kena buatkan dia punya bentuk koordinat kartes. Okey, koordinat ni kamu dah belajar masa sekolah rendah lagi. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Kita buatkan titik kosong. Katakanlah cikgu tadikan sini kosong. Okey, jadikan sini kosong. Titik ni kosong. Lepas tu dia kata X ni, Y dia. Tengok menenggak dia. Paling bawah dia adalah kosong. Okay, ngamlah sini kosong. Dia tak ada lagi negatif kan ke bawah. Jadi ngamlah kita buat. Kalau dia ada negatif, kamu kena buatkan titik kosong dia tengah-tengah atas sikit. Sebab bawah dia ada negatif lagi bawah. Sini Y dia tak ada negatif. Jadi bawah dia paling kecil adalah kosong. Settle masalah. Okey, lepas tu dia kata Y dia paling atas dia 10. Tengok paksi Y dia 2 cm 2 unit. Mana 2 cm? Cikgu cakap tadi 10 kotak kecil 2 cm. Okey ni. Ini 2 cm. Okey, 2 cm 2 unit. Jadi naiklah 2. 2 cm lagi naik lagi 2 jadi 4. Itulah maksudnya 2 cm 2 unit. 2 cm 2 unit. Naik 2 cm lagi 2 unit. Naik 2 cm lagi 2 unit lagi. Naik 2 cm lagi, naik 2 unit lagi. Naik 2 cm lagi, naik 2 unit lagi. Okey? Boleh Okey, kejap.
Okey, untuk paksi Y kita dah settle. Kalau kita nak buatkan yang bawah ni pun boleh. Dari kosong turun bawah 2 cm jadi 2 unit. Jadi 2 unit dia adalah negatif 2. Boleh nampak ya? Okey. Lepas tu untuk paksi X. 2 cm dia 1 unit. 2 cm. Okey, ni 2 cm 1 unit. 1. Naik 2 cm lagi. Naik 1 jadi 2. Naik lagi jadi 3. Naik jadi, tak perlulah kita sebab paling tinggi dia adalah 3. Sebelah sana pula paling tinggi dia negatif 2. Jadi sini 2 cm dia negatif 1, negatif 2, sini negatif 3. Okey. Jadi kamu ambil pembaris, gunakan pastikan lakaran kamu tu kemas ya. Cikgu ni buat pakai hand free. Tu yang tak cantik sikit. Okey. Ini paksi Y, ini paksi Y, ini paksi X. Okey, kita dah dapat dah bentuk dia macam tu. Okey, sekarang kita nak plotkan graf. Kita tengok titik yang pertama. Tengok negatif 2, kosong. Negatif 2, kosong di mana? Kosong, Y dia kosong, jadi sini. Negatif 2, kosong. Yang nombor kedua, negatif 1. Okey, negatif 1, 2. Sini. Okey. Kena pandai plot graf ya. Titik graf takkan kamu tak pandai lagi. Ni sekolah rendah dah dia ajar. Titik 1 pun dah ada. Okey, lepas tu 04. 04. Sini. Okey. 1, 6. Lepas tu 28. 8. Okey, lepas tu 3, 10. Okey, kita dah dapat dah titik-titik dia. Kita sambungkan titik-titik dia. Macam tu sahaja. Okey, settle lah untuk soalan ni. Okey, jadi untuk bahagian melukis graf ni, kamu kena pandai skala graf. Di mana skala dia bagi paksi X kat sini. Kita tengok soalan. Dia minta paksi X 2 cm 1 unit. 2 cm. Jadi dari kuadran kosong naik 2 cm. Dari sini ke sini adalah 2 cm. Iaitu naik 2 cm 1 unit. Jadi 1. Lepas tu naik 2 cm lagi naik 1. Jadi 2. Sama juga untuk paksi Y. 2 cm dari sini ke sini. Dari kosong naik ke atas 2 cm naik 2. Dia kata bukan 1 2. Naik 2. Jadi 2 cm lagi naik 2 jadi 4. Macam itulah seterusnya. Kena pandai ya. Itu dia. Yang ni cikgu nak kamu cari kertas graf, buat yang ni. Kasih kemas. Okey, soalan yang terakhir. Okey, biasanya soalan dia akan minta kamu lengkapkan jadual nilai di bawah. Okey, jadual nilai di bawah ni, okey dia bagi fungsi dia ni. Jadi macam pasal agak kamu masukkan nilai yang ni tiada. Selesaikan yang negatif 2. X ni gantikan X ni dengan negatif 2. Gantikan negatif 2. Jadi tolak tetap ada kuasa 3. Okey, negatif 2 kuasa 3 kamu akan dapat Y sama dengan 12 tolak negatif 2 kuasa 3 kamu akan dapat negatif 8. Negatif 2 ni maksud dia negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2 iaitu negatif 8. Kuasa 3 dah hilang. Jadi tolak-tolak jadilah 12 tambah 8. 12 tambah 8, 20. Jadi jumpalah sini adalah 20. Selesaikan yang satu ni, selesaikan nombor 2 ni. Dapatlah jawapan dia. Jadi inilah jadual dia. Okey, selepas dapatkan jadual, okey, kita tengok dekat sini pula. Soalan dia. Okey, ni jadual tadi kita dah dapat dah. Di mana dia kata gunakan skala 2 cm 1 unit untuk paksi X. 2 cm 1 unit. Lepas tu Y 2 cm 5 unit. 2 cm 5 unit. 2 cm 5 unit. Jadi kena lukiskan patah kertas graf. Sekejap ya. Okey. Okey, minta maaf. Bukan cikgu nak buang ni, cikgu nak buang yang ni. Sebab tak muat graf cikgu. Okey.
Kita tengok kat sini. Di mana paksi Y, kita tengok Y dulu ya. Paksi Y ni paling bawah sekali dia adalah negatif 15. Okey, cikgu sebab tak muat ni, cikgu buat di bawah sini. Sini adalah, sini negatif 15. Cikgu jadikan yang ni negatif 15. Okey. Kamu tak perlulah ikut cikgu, tengok keluasan kata graf kamu. Sini kata keluasan dalam skrin komputer cikgu ni nampak kecil, negatif 15. Dia kata Y ni, tengok Y ya, tengok yang Y. 2 cm 5 unit. Naik 2 cm, okey, naik 2 cm 5 unit. Negatif 15, makin mengecil lah ke atas, jadi negatif 10. Naik 2 cm lagi, jadi negatif 5. Naik 2 cm lagi, kosong. Jadi sini kosong. Lepas kosong, naik 2 cm lagi, 5 unit, jadi 5. Naik 5 unit lagi, 10. Naik lagi 15. Yang ini jadi 20. Ini jadi 25. Naik 2 cm lagi, 30. Ini 35. Yang ni 40. Kenapa sampai 40 cikgu? Paling tinggi dia 39. Nampak tak? Sebab itulah kamu kena menganggar cara nak buat dia punya apa ni? Panggil apa? Tulang bagi setiap paksi dia tu. Okey, ni paksi Y. Takarkan dia. Luruskan. Pastikan cantik kemas ya. Guna pembaris. Cikgu susah nak pakai guna pembaris atas drawing board cikgu ni. Okey. Untuk paksi Y, paksi X pula. Okey, X dia kata apa? 2 cm 1 unit. Ni X. 2 cm, naik 2 cm 1 unit. Naik 2 cm 1 unit, jadi 2 lah. Sini jadi 3. Paling tinggi dia berapa? 3, tak perlulah lebih-lebih. Okey, jadi ini X, yang ini adalah Y. Okey. Okey, lepas tu sini 2 cm 1. Negatif 1. Sini negatif 2. Sini negatif 3. Okey, settle kat situ. Agak tak kemas sikit, tapi cikgu nak kamu hasilkan nota biar kemas ya. Cari kita graf, pensel biar kemas, guna pembaris, jangan main lakar macam cikgu juga. Sekarang budak ni dia main tangkap muat je. Sebab main belajar sebab mak bapak suruh, bukan kamu sendiri yang nak belajar. Tolong fahamkan betul-betul. Kalau kamu dekat sini kamu tak faham betul-betul, kamu rugi. Markah peruntukan markah untuk exam bahagian lukiskan graf ni sangat tinggi. Rugi kalau kamu tak belajar betul-betul bahagian ni. Okey, tengok ni kosong. Lepas tu kita dah dapat dah skala dia. Fahamkan bentuk skala dulu. Buatkan paksi. Okey, titikkan, plotkan titik dia. Negatif 3. Yang pertama negatif 3, 39. Negatif 3, 39. Atas positif. Okey, ni 35 cikgu. 39 tiada 40. 35, 40. Okey, kamu perasan tak? Daripada 35 hingga 40 ada 10 kotak kecil. Jadi, naik 2 kotak kecil jadi 36. Sini 36. 37. 38. 39. 40. Perasan tak? Ni 39. 2 kotak kecil ni adalah 39. Sini 39. Jadi negatif 3, 39. Sinilah dia. Okey, kita dah dapat settle situ. Negatif 2, 20. Sini. Negatif 1. Kamu kalau boleh buat pangkah ya. Cikgu susah nak buatkan pangkah ni. Kalau dia jadi tak cantik. Kamu guna pangkah ya. Guna pensel kamu. Sebab sini pensel cikgu untuk drawing board ni agak besar sikit. Negatif 1, 13. Mana 13? 10, 11, 12, 13, 13. Ni 13. Sebab ni naik 2 lagi jadi 14. Naik 2 lagi jadi 15. Nampak? Kamu kena pandai agihkan kotak kecil tu berapa nilai. Jangan bahagikan sebarangan. Okey. Lepas tu dah dapat. Negatif 1, 13. Lepas tu kosong 12. 10, 11, 12. Okey, sini 12. Okey, lepas tu 1, 11. 10.
11. Sini 11. 2, 4. 2, 4. Sini 4. 2 kotak kecil ke bawah pada 5 adalah 4. Okey, kita tahu. Dia ni 1, naik 2 kotak kecil, 1, 2, 3, 4. 5. Sebab sini daripada 0 hingga 5 ada 10 kotak. Jadi 2 kotak kecil adalah 1. Okey, lepas tu last kali 3, 15. 3 negatif 15 kat bawah ni. Okey, jadi kamu sambungkanlah. Gunakan pembaris yang fleksibel. Kamu boleh beli dekat kedai yang bentuk macam ni. Boleh guna pembaris ni ataupun freehand. Pastikan lakaran graf kamu tu kemaslah. Okey. Sambungkan titik dia. Okey, lepas dapat titik sini, dapat pergi sini. Turun ke bawah. Okey, settle. Jadi itu dia cara dia. Okey, kamu dah dapat dah. Jadi soalan dia tadi kita dapat tadi dia punya ni, jangan buat anak panah macam je. Okey, macam tu. Jadi ni adalah kamu buat anak panah, tunjukkan dia. Ni adalah graf untuk Y sama dengan apa tadi punya fungsi tadi, 12 tolak X kuasa 3. Dapat dari mana cikgu ni? Yang tadi. Ni dia punya ni. Kamu buat macam ni. Jadi ini adalah graf untuk 12 tolak X kuasa 3. Dapatlah bentuk macam tu. Okey, katakanlah cikgu ada soalan. Carikan X. Kalau X 1.5, berapa nilai Y dia? Okey, jadi 1.5. Di mana 1.5? Sini 1.5. Kamu titikkan dia. Jumpa dekat sini. Sambungkan dia. Jadi kamu tengok kat sini berapa. Okey. Jadi sini ada 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Y dia adalah 9. Macam tu. Jadi maksudnya kamu titikkan dia biar sambung dengan graf kamu tu. Guna pembaris dia. Jadi dapatlah nilai Y dia. Jadi cikgu harap lukisan pada kotak graf kamu lebih kemas lah. Okey, sampai situ sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi kita pada topik yang akan datang. Salam. Lukis yang cantik ya.